Belah Mahathir, dia cukup selesa dengan kuasa yang ada. Alright. Dan dia bersedia, andai kata berlaku undi tidak percaya. Itu sebab wujudnya kenapa pertemuan antara Hadi dan Hadi dan Perdana Menteri Mahathir. Untuk konsensus bahawasanya andai kata berlaku undi tidak percaya, PAS akan memberi sokongan kepada Mahathir. Tapi rasionalnya, kenapa PAS mengambil tindakan ataupun pendirian itu? Kerana kita menghormati pendirian PAS itu bahawasanya untuk berlaku perubahan kuasa ataupun untuk berlaku perubahan kepimpinan itu perlu melalui sistem demokrasi yang betul. Itu kita kena hormati pendirian PAS. Maknanya itu sebab orang kata, andai katalah hari ni saya cukup rapat dengan orang kata ahli parlimen PAS yang kita jumpa. Saya jumpa di parlimen apa semua sekali. Bila saya mendapatkan rasionalnya, maknanya pendirian PAS itu jelas. Betul. Jelas bahawasanya andai kata PAS ni kalau dia nak berkuasa ataupun dia nak satu lagi negeri, dia boleh sahaja bekerjasama dengan UMNO di Perak. PAS boleh sahaja bekerjasama dengan UMNO di Kedah. Sudah pasti akan wujud kerajaan baru, kerajaan campuran di Kedah dan Perak. Tetapi kenapa tidak berlaku? Kerana prinsip PAS itu kita perlu hormati. Bahawasanya untuk berlaku perubahan kuasa dalam satu-satu governance maknanya kerajaan, PAS dia mahukan ianya berlaku secara neutrally ataupun berlaku dengan sistem demokrasi yang betul. Ini ialah pendirian yang cukup hebat dari PAS, Parti PAS. Okey Wan, kita seterusnya Okey, setelah kita lihat DAP memperkudakan Anwar masih ada harapan lagi ke Anwar menjadi PM, sedangkan Tun M yang masih berkuasa seakan-akan Tun M pula memperkudakan DAP. Daripada Kepung, ini soalan daripada Facebooker. Dia memperkuda macam mana soalan? Seakan-akan Tun M pula yang memperkudakan DAP. Dia so far, ini pandangan peribadi saya. Saya tidak nampak mana-mana orang memperkudakan DAP. Kerana hakikat yang kita kena terima hari ini, DAP memperkudakan semua parti-parti lain yang berada dalam Pakatan Harapan. Itu hakikat dia. Itu realitinya. Itu realitinya. Kalau kita tengok menteri-menteri kementerian utama, kementerian kanan, semuanya kalau tidak menteri, timbalan menteri mesti daripada DAP. Cuba bayangkan. Pertamanya saya nak sebut, walaupun daripada Parti Amanah, ini suara DAP, menteri yang jaga agama Islam. Alright? Menteri Perpaduan. Kan? Pun sama. Menteri Pengangkutan. Ini kanan ni. Menteri Pengangkutan. DAP. Komunikasinya. Kewangan. Alright. Kewangan tu tak payah cakap lah. Betul. Ini merupakan, dan dari segi kewangan sendiri pun, kalau kita lihat kenapa kononnya nak menstrukturkan balik tabung haji. Kenapa tabung haji? Nak jual aset khazanah. Kenapa khazanah? Alright, ni yang terbaru, nak jual aset PNB. Kenapa PNB? Kerana tabung haji sudah pasti ini adalah hak milik orang Islam, orang Melayu di Malaysia. Mereka perlu lumpuhkan. Andai kata, sebab mereka tahu mungkin kuasa mereka tak lama. Tapi saya cukup bersetuju, ada seorang penulis yang saya membaca artikel itu. Dan saya pernah baca satu buku yang menyebut istilah strategi bumi hangus. Alright, bumi hangus. Bumi hangus ni strategi dia ialah andai kata kalau dia tidak berkuasa selepas PRU 15 pun, tetapi dia telah meninggalkan negara Malaysia yang huru-hara dan paling teruk. Cuba you bayangkan.
Apa ni khazanah? Khazanah ni syarikat-syarikat yang menentukan untung rugi untuk pemegang-pemegang, orang kata pencarung-pencarung atau pelabur-pelabur ASN, ASB. Betul. Siapa ASB ni? Sasah Bumi Putera. Bumi Putera. Alright. Kenapa? Kenapa diserang khazanah? Sebab khazanah yang memberikan dividen kepada Bumi Putera. Bumi Putera. Kenapa tabung haji? Sehingga hari ini tak boleh orang kata apa? Menyatakan berapa dividen. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Alright. Kita boleh nampak. Adakah ini kalau andai katalah orang Islam nak serang? Tak serang. Ini adalah kerja-kerja DAP. DAP. Untuk melumpuhkan. Pertama, apa yang perlu dilumpuhkan? Ekonomi. Ekonomi. Dia dah menguasai ekonomi tapi dia lumpuhkan lagi. Dari segi subsidi haji jelas. Kan? Engkau DAP, kenapa kau nak ambil tahu sangat pasal tabung haji? Sehingga kau pindahkan, orang kata, apa ni, harta milik tabung haji kepada special vehicle yang kau wujudkan di bawah Kementerian Keuangan. Sebab apa? Untuk nak get access kepada aset-aset. Penjualan aset ni, kau cakap dulu. Kau cakap kerajaan dulu merompak. Kau cakap kerajaan dulu menggunakan duit kerajaan. Kau cakap kerajaan dulu, orang kata, menghabiskan duit rakyat. Alright? Tetapi setidaknya kalau andai katalah kalau betul dia perompak, paling tidak subsidi haji dia kekalkan. Kekalkan. Kalau anda kata dia menipu, paling tidak dia bagi 300 bulan kepada petani, penoreh dan nelayan. Alright, tidak ada bantuan yang ditarikkan. Paling tidak dulu PTPTN, walaupun dia orang kata kita paksa bayar sebab atas dasar sebab saya nak sentuh juga dari segi PTPTN. Orang muda harus orang sedar. Dulu kita meletakkan ratio, kita meletakkan orang kata satu guide untuk pembayaran sekian-sekian pada gaji sekian-sekian. Betul. Alright? Tetapi sampai satu tahap anda kata payment tu dah bagus apa semua sekali, dia akan ada pula diskaun. Dan PTPTN ini sendiri bila kau sampai pointer yang cemerlang, dia akan bertukar kepada beasiswa. Betul, beasiswa. Alright? Dan setidaknya hari itu anda kata kalau tak bayar pun dia tidak disenarai hitamkan. Hari ini tak bayar. Dengan orang kata gaji 1,000 pun dah kena bayar. Sedangkan janji tak payah bayar, nak hapuskan terus. Ni orang muda, saya nak pesan kepada orang muda, jangan kita terlalu orang kata, saya nak cakap ni lah Fauzan. Selain dua perkara yang kita tak boleh nak orang kata sewenang-wenangnya mencuba ataupun tukar. Dua perkara atas dunia selain pada agama kita jangan tukarlah. Yang ni mandatory, you tak boleh nak tukar agama lah. Okay. Selain pada agama ni dua perkara je you jangan tukar. Apa dia? Yang pertama, you tak boleh nak tukar sewenang-wenang. Satu, you tak boleh nak tukar bini. Alright. Yang kedua, you jangan sewenang-wenang you nak tukar kerajaan. Tak semudah tu. Tetapi Allah sendiri orang kata dah janjikan setiap orang kata apa ni, benda yang tidak elok, musibah yang berlaku itu akan aku sediakan dua pintu hikmah. Dua pintu hikmah itu saya cukup orang kata percaya dan yakin bahawasanya pintu hikmah itu untuk selama pada ni orang tak tahu macam mana rakusnya DAP. Sebelum pada ni orang tak tahu macam mana jahatnya bangsa DAP. Sebelum pada ni orang tak tahu macam mana orang kata nak menguruskan negara. Semua main cakap hari ini kita perintah, hari ini kita menang, besok turun. Kita turunkan minyak. Hari ini kita perintah, besok PTPTN kita hapuskan. Ini ayat-ayat ini yang telah orang kata memenangkan Pakatan Harapan. Alright. Janji fata morgana, janji langit dan bintang. Alright. Tetapi dengan berlakunya sebegini rupa hari ini, saya cukup yakin rakyat sedar bahawasanya untuk memerintah negara tu bukan calang-calang mudahnya. Alright. Dan hari ini saya mengikuti orang kata perkembangan di parlimen secara dekat. Saya melihat kualiti seorang menteri ataupun timbalan menteri bila menjawab soalan. Menteri Pakatan Menteri di belah pakatan. Mereka kadang-kadang orang kata tidak menjawab. Ada perkara-perkara yang ditanya oleh pihak pembangkang. Bangun-bangun bagi tahu kita akan jawab jawapan bertulis. Kita akan bagi jawapan bertulis. Cuma tak jawab lah. Sebab tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Alright. Tapi
Bila kau bagi jawapan bertulis, rakyat tak tahu. Kau duk cakap hutang trilion, tapi bila kita bahaskan dalam parlimen, pembangkang bahaskan, ini figurnya. Siapa? Figure ni bukan ambil daripada tepi longkang. Ini figure yang dikeluarkan oleh bank negara sendiri. Alright, macam satu ketika orang kata bila Lim Guat Eng masuk parlimen untuk menjawab soalan. Alright, apabila ditanya oleh Datuk Seri Najib Pekan, tak boleh jawab. Tapi dia pusingkan ke lain. Dia mengharapkan orang kata masa tu Rembau, YBKJ. Kononnya bersetuju bahawasanya YMDB ni skandal. Dia sebut dalam tu, dia bagi laluan kepada YBKJ. Dan YBKJ bangun, YBKJ memohon untuk diperincikan istilah hutang tu sendiri. Tak boleh diperincikan. Menteri-menteri yang jaga pasal orang kata sawitnya apa semua sekali. Kan? Semua menteri-menteri yang tidak ada kualiti. Kosong. Kosong. Dan ini, walaupun tu sebab kata you jangan tukar kerajaan. Sebab masa berlalu. Dalam keadaan dia orang masing-masing orang kata cuba belajar, ambil masa belajar, dan seolah-olah kita dah ke belakang. Kita dah mengundur ke belakang. Damage done. Yes, damage have been done. Alright. Dan you tak boleh nak ambil masa tu balik. Tak boleh. Alright. So kat situ rugi, Felda rugi, Fekra rugi, semua benda rugi, tabung haji yang tak pernah rugi pun 2008 rugi. Peruntukan ditarik balik. Dan ini, masa ni semua, you tak boleh ambil balik. You kena tunggu untuk for the last, orang kata the next 5 years, untuk you tukar balik. Tetapi, macam you cakap Fauzan, damage has been done. Alright? So maknanya kita kena seolah-olah bertatih. Dan saya nak balik sikit lagi kepada istilah yang digunakan oleh DAP, bumi hangus. DAP sanggup lakukan apa saja asalkan anda kata, sebab dia tahu benda ketakutan, malapetaka ataupun bencana yang paling besar bagi mereka ialah perpaduan antara Melayu, UMNO dan PAS. Khususnya UMNO dan PAS. Ini adalah malapetaka. Kerana apa? Kerana kemenangan dia, kemenangan Pakatan Harapan daripada hasil perpecahan Melayu. Alright? Tetapi apabila Melayu bersatu, ini merupakan malapetaka dan bencana yang paling besar untuk mereka, dan mereka tahu mereka tak akan bertahan lama untuk menjadi kerajaan, tetapi sekurang-kurangnya mereka menjalankan tadi bumi hangus. Dia tinggalkan sebuah negara yang rosak, dia akan tinggal sebuah negara yang punah, dia akan tinggalkan negara yang hancur untuk kita bangkit selepas pada ni. Dan ini adalah dosa-dosa penyokong Pakatan Harapan yang mengundi Pakatan Harapan sebelum pada ini. Dan orang Melayu yang ditipu. Ya, sudah pasti. Orang Melayu ditipu sehingga berpecah kepada banyak segmen, banyak parti. Okey, Wan, satu pencerahan yang saya rasa cukup jujur, okey, dan bersesuaian dengan kita punya platform, iaitu NTH Media Online. Dan yang mana di luar sana, jangan lupa sebar luas, like dan juga share platform yang ada ini, okey, share pada kawan-kawan, pada sesiapa saja, okey, sebab ini adalah mesej yang perlu kita sampaikan kepada semua anak-anak bangsa kita dan juga kaum keluarga kita tentang siapa sebenarnya DAP dan juga Anwar Ibrahim. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Wan K dan segala pesanan yang telah beliau sampaikan. Tapi sebelum tu saya nak bagi Wan K untuk bagi pesanan terakhir sebelum saya tutup Nothing Media Online pada malam ni. Okey, terima kasih Fazal. Saya sekali lagi untuk saya berkongsi dan saya memohon kepada orang kata rakyat Malaysia, anda kata kita pernah melakukan kesilapan sebelum pada ini kerana memilih Pakatan Harapan, dan hari ini merupakan orang kata ini masanya untuk kita sedar kembali bahawasanya tidak semudah itu untuk kita menukar kerajaan. Dan orang kata kita sedang berdepan dengan orang kata satu bencana yang besar hari ini disebabkan orang kata mungkin kita salah, tetapi kita masih ada peluang untuk memperbetulkan negara kita untuk kita bangkit. Asal saja bukan bangsa DAP itu yang harus menjadi pegangan dan sokongan kita. Saya merayu khususnya untuk para pengundi di Dun Rantau,
untuk kita tidak melakukan kesilapan dengan memberi undi kepada mana-mana parti yang ada kaitan ataupun kerjasama dengan DAP. Kerana musuh kita hari ini, musuh orang Melayu Islam di negara Malaysia ialah bangsa DAP. Terima kasih, Fazal. Okey, dan ingat pesanan daripada saudara Wan K, bumi hangus. Okey, satu tagline yang cukup penting untuk kita sedar tentang bumi hangus, ya. Jadi saya rasa itu sahaja untuk siaran pada hari ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Wan K. Terima kasih banyak sebab pencerahan yang cukup jelas dan jujur. Saya rasa itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.